Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 27 Disember 2020. Saya Kirazari Afindi dan rakan penyampai saya. Saya Priscilla John, ikuti berita ini. Masalah talian internet kurang stabil dan lemah di Bandar Kapit bakal diselesaikan. Ia melalui pemasangan sistem fiber optik pada awal tahun depan. Menurut Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Jemut Masing, beliau telah mengadakan perbincangan dengan sebuah syarikat swasta untuk membuat kajian berhubung perkara itu. Kajian lapangan kini sedang dijalankan oleh syarikat berkenaan dan projek itu akan melalui Pekan Kanowit dan Song sebelum disambungkan ke kawasan Kapit. Menurutnya, talian internet yang stabil amat diperlukan terutamanya dalam urusan rasmi termasuk mesyuarat-mesyuarat yang kini banyak menggunakan persidangan video. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Mintret merancang untuk membangunkan Taman Kejuruteraan Marin Tanjung Manis di Paloh di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Aliasan, Paloh dipilih kerana lokasinya yang sesuai untuk kapal lebih besar. Beliau bagaimanapun belum dapat memutuskan sebarang perincian termasuk kos pembangunannya. Industri marin telah memberikan sumbangan besar dalam ekonomi negara. Berdasarkan statistik, industri marin telah menghasilkan ekspor bernilai RM279 juta pada tahun 2018, RM349 juta pada tahun 2019 dan RM168 juta hingga Oktober 2020. Pada masa ini, Malaysia mempunyai sekitar 100 limbungan kapal di seluruh negara termasuk 60 limbungan kapal di Sarawak. Juga di bawah RMK-12, Pasar Sungai Maung yang terletak di Batu Tiga bakal berwajah baru apabila dinaik taraf kelak. Kata Pengerusi Majlis Perbandaran Padawan MPP Loh Keh Chiang, pasar ini antara lokasi popular pengunjung untuk mendapatkan makanan segar. Anggaran kos bagi projek penaik tarafan tersebut adalah RM13 juta dilengkapi tempat letak kereta bertingkat serta lain-lain fasiliti yang lebih moden dan selesa kepada peniaga dan pengunjung. Selain Pasar Sungai Maung, dua lagi kawasan di bawah pentadbiran MPP iaitu Kota Sentosa di Batu 7 dan Kota Padawan di Batu 10 juga akan diberi wajah baru. Anggaran kos bagi projek memperbaharui Kota Sentosa ialah RM44 juta, manakala Kota Padawan dianggarkan menelan kos RM25 juta. Baru-baru ini, seluruh Malaysia digempar isu daging import haram. Susulan daripada itu, Majlis Islam Sarawak menerusi Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS akan terus mempertingkatkan usaha pemantauan dan pemeriksaan berhubung isu berkenaan. Kebanyakan daripada pengeluar peluang itu menggunakan sijil halal yang telah pun dikeluarkan oleh pihak JAKIM secara sah dan belum didapati sebarang kes yang seperti laporkan di Semenanjung berlaku di sini. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melancarkan Majlis Juh Tukar ke Unify pada Ahad. Tegas Dr. Abdul Rahman, pemilik yang diberi sijil halal juga dinasihati untuk terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Namun demikian, pihak bahagian halal JAIS membuat pemantauan sekerap dua bulan sekali, terutamanya kepada pusat-pusat penyembelihan yang ada di Sarawak ni. Di Sarawak kita ada 8 pusat penyembelihan yang utama di semua bahagian, di Kuching, Sibu, Midulu, Miri dan lain kita 8. Dan kita buat pemantauan 2 bulan sekali untuk memastikan bahawa pengusaha pusat penyembelihan ini, slaughterhouse ini mematuhi garis panduan SOP yang telah pun dikeluarkan oleh pihak JAIS dan pihak JAKIM. Katanya lagi perbincangan lebih dalam akan dijalankan bersama pihak Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia untuk mendapatkan maklumat terkini berhubung produk import. Sementara itu, berhubung isu larangan ucapan perayaan pada produk yang diberikan sijil halal, kata Dr. Abdul Rahman, isu tersebut tidak timbul di Sarawak. Di Sarawak kita tidak mengikutilah apa yang telah pun disampaikan oleh pihak JAKIM. Jadi di Sarawak ni kita masih dapat boleh menyampaikan ucapan
sama hari Krismas kepada rakan-rakan kita yang merayakan hari Krismas. Tidak ada masalah di Sarawak. Masih boleh. Kita Sarawak ni boleh. Memang tidak ada arahan, tidak ada fatwa, tidak ada keliling daripada Majlis Islam atau JAIS yang mengatakan tidak boleh. Yang di makluman yang dari terima itu daripada Pekat Persekutuan. Pekat Sarawak masih boleh. Tidak ada masalah. Juga pada majlis sama, penduduk kampung Boyan, Gersik dan Surabaya kini sudah boleh menikmati internet berkelajuan tinggi menerusi perkhidmatan Unify daripada Telekom Malaysia TM. Ini diteruskan ke kampung-kampung di sebelah hilir, Kampung Perlimasman, Kampung Semarang, Pulau dan Bintawak. Dan setakat ini sampai ke Kampung Bintawak Tengah dan insyaAllah dalam masa seminggu lagi ke semua 13 buah kampung di kawasan Sabang Hilir ini mendapat perkhidmatan Unify. Melalui pemasangan kabel fiber optik. Jelas Dr. Abdul Rahman, dengan adanya perkhidmatan seperti ini, pelbagai lapisan masyarakat dapat menjalankan urusan seharian seperti pendidikan, pemasaran perniagaan dan melayari internet dengan lebih pantas. Sejak inisiatif digital ekonomi diperkenalkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Jari Tun Openg pada 2017, beliau sentiasa menyarankan penduduk di kampung BGS untuk sentiasa memanfaatkan perkhidmatan yang disediakan kerajaan. Sedikit sebanyak membantu kami dari segi promosi. Kami berjual ikan tubuh nak senang untuk promosi dekat Facebook, dekat Twitter kah, IG kah, nyaman untuk orang Semenanjung tahu apa di. Dengan adanya Unify ini sedikit sebanyak dapat melancarkan line untuk pertama kali untuk anak-anak sekolah dan dapat sekiranya pelancong ada datang di kampung untuk melihat keadaan di kampung, setidaknya dapat senkan gambar dan apanya terang sekali kepada tempat setidaknya ada. Nya ke seluruh dunia. Satu lagi, dengan adanya tu sedikit sebanyak dapat manfaatnya benar-benar dapat untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita yang bersekolah mesti dapat hadir ke sekolah kena COVID. Maka ialah sebenarnya tujuan matlamatnya. Manfaatnya. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK sedang bekerjasama dengan beberapa kementerian lain dalam usaha menggiatkan penglibatan belia dalam industri pertanian. Kata Menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, kerjasama ini bertujuan untuk menyediakan dana, bimbingan dan pemantauan terhadap belia-belia yang berminat. Itulah kenapanya saya membuat kerjasama dengan Menteri Pertanian dan membuat kerjasama dengan Menteri Pendidikan dan Belia dan Sukan untuk mengambil generasi muda ni, untuk membimbing mereka dan menggerak mereka, minda mereka untuk terlibat dengan industri-industri ini. Beliau berkata demikian selepas melawat Pejabat Perhubungan Angkatan Koperasi Malaysia Berhad Angkasa Sarawak. Menurutnya, langkah Kerajaan Sarawak menggalakkan penglibatan belia dalam keusahawanan pertanian melalui penyediaan dana, latihan dan membuka pejabat dagangan di Singapura demi untuk meluaskan lagi pasaran produk belia wajar dicontohi. Jadi dengan sendirinya ikut aja apa di pola di negeri Sarawak, ya, saya cukup yakin pertanian akan has a great future di negeri Sarawak. Kerana Sarawak memainkan peranan sebagai pengurusan dia punya betul food chain ni, dia punya apa nama talian bekalan ni, supply chain. Katanya lagi penglibatan kebanyakan koperasi di negara ini masih lagi tertumpu kepada sektor perkhidmatan, terutamanya penyediaan kemudahan kredit dengan hanya segelintir sahaja terlibat dalam sektor pengeluaran. Itu sebabnya kita perlu berpindah. Saya nak adjustkan ini supaya pada tahun-tahun yang akan datang kita melihat orang yang daripada service sector ni mengencup dan orang yang daripada production sector, pembinaan, perkelangan dan pertanian ini meningkat. Baik, seterusnya pentadbiran dan pengurusan koperasi seluruh negara bakal mengalami transformasi dalam tempoh 5 tahun bermula tahun ini. Transformasi itu akan memberi perubahan bukan sahaja kepada koperasi tetapi kepada Institut Koperasi Malaysia IKM dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM.
Kata Wan Junaidi, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa yang sudah berusia 98 tahun di Malaysia juga perlu melaksanakan transformasi ini untuk membangunkan sosioekonomi dan kedudukan ahlinya. Antara pendekatan transformasi itu adalah penukaran IKM kepada universiti bagi membolehkan penuntut mempelajari ilmu pentadbiran dengan baik. IKM akan ditukar menjadi universiti college dan universiti selepas ini. Supaya anak-anak orang koperasi, anak-anak pemimpin koperasi, ahli-ahli koperasi ini nanti pergi masuk ke dalam institut ini ataupun dalam university college ini dan mendapat latihan-latihan tertentu. Pertama, untuk mentadbir koperasi secara profesional. Mentadbirkan koperasi secara mampan dan mengetahui ilmu-ilmu pentadbiran. Dalam sudut keuangannya, marketingnya, packagingnya, semua sekali. Kata beliau lagi, pendekatan itu diambil kerana masih terdapat masalah pentadbiran pada peringkat dalaman koperasi itu sendiri, di mana koperasi yang telah ditubuhkan tidak menunjukkan kemajuan, tiada pelaksanaan aktiviti dan tidak mendatangkan hasil. Bertemu kembali. Perkembangan lain, masalah sumber bekalan air bersih dan terawat yang membelenggu penduduk di Asan Nunggang Bintulu perlu tindakan segera. Demikian gesaan Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing kepada pihak yang berwajib. Katanya beberapa rumah panjang di Asan Nunggang masih berhadapan dengan masalah ketiadaan bekalan air bersih dan terawat sejak 2 tahun lalu. Terdapat juga isi rumah yang terpaksa mengumpul air hujan menggunakan besen besar atau membeli air mineral bagi kegunaan memasak dan minum selain mandi di sungai untuk menjimatkan air. Justru, Tiong menyarankan agar penduduk terbabit segera mendaftarkan rumah panjang mereka di pejabat daerah bagi membantu dalam mendapatkan bantuan permohonan dana daripada pihak berwajib. Baik, Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulkifli menasihati penerima geran projek kecil luar bandar MRP agar memanfaatkan geran tersebut dengan sebaiknya. Ini kerana dedah beliau geran yang diberi tidak boleh digunakan bagi tujuan lain selain dinyatakan dalam permohonan. Tegas beliau, geran yang diluluskan kerajaan negeri itu seharusnya digunakan untuk manfaat masyarakat bersama, bukannya disalahguna untuk tujuan peribadi. Selain itu, ujarnya, ia juga bertujuan membantu usaha kerajaan negeri untuk merapatkan jurang pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan geran MRP bagi Dewan Undangan Negeri Dun Jepak pada Sabtu. Pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bau berjaya menangkap 3 lelaki warga tempatan yang dipercayai dalam kemasukan 7 pendatang asing tanpa izin parti di Jalan Buso Bau. Ketua Polis Daerah Bau, Deputi Superintendent Poge Nyaon berkata, kesemua suspek ditahan hasil serbuan di 3 lokasi berasingan di Bau. Suspek yang ditahan masing-masing berusia dalam lingkungan 20, 26 dan 28 tahun. Kesemua mereka yang ditangkap kini dalam tahanan reman dan dituduh atas kesalahan Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran (ATIP-SOM) dan kesalahan imigresen. Jika disabit kesalahan, suspek boleh dihukum penjara tidak melebihi 5 tahun dan denda maksimum RM250,000. Manakala bagi Seksyen 6/1/C Akta Imigresen 1959-63 pula, jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 2 tahun dan tidak kurang 3 kali sebatan. Banyak aduan diterima. Lebih-lebih lagi, dakwaan segelintir pegawai dan anggota polis tidak menjalankan tanggungjawab sebagai penguatkuasa undang-undang. Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM Bukit Aman, Datuk Zamri Yahya berkata, antara kes yang didakwa tidak diambil tindakan adalah berkaitan sindiket pengedaran dadah dan perjudian. Antaranya melibatkan kesalahan tidak melaporkan dan tiada tindakan diambil terhadap kes-kes jenayah yang dilaporkan oleh orang awam dengan mendiamkan diri serta membiarkan kawasan tadbiran mereka berleluasa dengan sindiket berkenaan. Dedahnya, isu salah laku dan masalah integriti dalam kalangan anggota dan pegawai masih berterusan walaupun banyak tindakan tata tertib telah diambil sejak 1986.
Habuan sindiket berkenaan juga dikatakan semakin meningkat mengikut peredaran zaman. Sementara itu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Razarudin Hussein berkata, JSJN tidak akan berkompromi dengan mana-mana pegawai dan anggota jabatan itu yang didapati terlibat dengan sindiket dadah sama ada secara langsung mahupun tidak. Pembukaan sempadan negara bagi merancakkan semula sektor pelancongan akan dipertimbangkan. Perkara itu didedahkan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri. Yang untuk kita juga sudah berhasrat merancang untuk membuka green zone ini kepada negara luar yang kita sudah kenal pasti, Singapura, Brunei, Australia, Korea, Japan. I think recently ada Taiwan, ada New Zealand. Itu hasrat kita. Menurut beliau, pihaknya menerima banyak permintaan daripada pemain industri pelancongan tempatan untuk mempertimbangkan perkara itu bagi memastikan perniagaan mereka terus bertahan. Bagaimanapun perkara tersebut perlu dibincangkan dengan lebih lanjut bersama kementerian lain seperti Kementerian Kesihatan KKM dan pihak lain yang berkaitan. Inisiatif gelembung perjalanan juga dilihat dapat membantu meningkatkan sektor pelancongan negara. Occupancy rate ada yang tak ada tempat. Kalau kat Semenanjung lah, yang Langkawi memang. Sini saya rasa lebih kurang lah. Dari segi kalau di Kuching, kalau I think the beach resorts hotel. So kita tujuan kita dalam kementerian adalah untuk memasti ada produk untuk membantu orang untuk menjana hasil pendapatan di situ. Sementara itu, pelancong dari zon hijau yang mengembara ke tempat lain digesa supaya mengamalkan prosedur operasi standard SOP, terutamanya dalam mengekalkan penjarakan fizikal ketika bercuti. Hal ini bagi mengelakkan peningkatan kes baru COVID-19 apabila kerajaan meluluskan gelembung perjalanan zon hijau kerana akhirnya ia akan memberi kesan terhadap ekonomi khususnya sektor pelancongan di Malaysia. Seterusnya, jualan kediaman bagi program Perumahan Rakyat Satu Malaysia Prima pada tahun ini mencecah sebanyak 1.9 bilion ringgit berbanding 1.3 bilion ringgit yang direkodkan pada 2019. Kata Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin, Rumah Prima terus mendapat permintaan rakyat dan jualannya terus merekodkan perkembangan memberansangkan. Namun, pembinaannya sedikit terjejas ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP berikutan penularan wabak COVID-19. Beliau bagaimanapun berkata, sasaran kementerian untuk membina sebanyak 200,000 unit rumah prima dalam tempoh 2 tahun tetap dapat direalisasikan. Dedahnya kini, 55,000 unit telah siap manakala 150,000 lagi masih dalam pembinaan dan dijangka siap pada 2021. Terima kasih kerana masih setia dengan Utama TVS. Baik, Malaysia merekodkan 1,196 kes positif baharu COVID-19 pada Ahad sekaligus menjadikan jumlah kes positif di negara ini sebanyak 105,096 kes. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam kenyataannya berkata jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 pula adalah 20,233 kes. Daripada jumlah kes baru berkenaan, terdapat 5 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Manakala penularan COVID-19 dalam negara pula adalah sebanyak 1,191 kes. Manakala bilangan kes COVID-19 yang sembuh adalah sebanyak 997 kes, menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sepenuhnya daripada COVID-19 adalah sebanyak 84,411 kes atau 80.3% daripada jumlah keseluruhan kes. Sementara itu di Sarawak, terdapat 3 kes positif baru dikesan di daerah Kuching dan Asajaya, masing-masing 1 kes dan 2 kes. Daerah Kuching, Sibu Bintulu dan Lawas kekal berstatus kuning dengan jumlah keseluruhan 5 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari lalu, manakala 36 daerah lain kekal berstatus hijau. Bendera Gabungan Parti Sarawak GPS megah berkibar. Itu tanda sokongan padu kepada parti pemerintah Kerajaan Sarawak.
Selepas memacak bendera di zon telaga air dan zon Santubong baru-baru ini, kini bendera GPS terpacak di semua 43 ranting PBB di seluruh kawasan Dun Pantai Damai. Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berbangga dengan komitmen ditampilkan jentera PBB di kawasan Dun Pantai Damai. Beliau yang juga Adun Pantai Damai turut menggesa pengundi memberi sokongan padu kepada GPS pada pilihan raya negeri akan datang. Menurutnya, hanya anak Sarawak sahaja yang mampu membangunkan negeri ini kepada tahap lebih tinggi, terutama bagi mencapai status negeri berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Tidak ada salahnya Barisan Nasional menerima parti-parti lain yang berhajat menyertai gabungan berkenaan. Demikian pendedahan Timbalan Pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan. Katanya ini kerana BN perlu mengumpulkan semula kekuatan termasuk daripada parti-parti lain yang mempunyai kelebihan tersendiri selepas kalah pada pilihan raya umum PRU ke-14. Tambahnya sudah tiba masanya untuk BN bersifat inklusif dan bukannya eksklusif. Bagaimanapun, Muhammad yang juga Timbalan Presiden UMNO berkata sebarang keputusan berhubung penyertaan parti baru dalam BN perlu mendapat konsensus daripada 4 parti komponen iaitu UMNO, MIC, MCA dan Parti Bersatu Rakyat Sabah. Seterusnya, perkembangan dari Sabah yang mahu jumlah cukai jualan negeri yang sama diberikan Petroleum Nasional Berhad Petronas kepada Sarawak terhadap sumber minyak dan gasnya. Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan berkata, Kerajaan Sabah akan memastikan Petronas memberikan jumlah yang tidak rendah kepada Sabah berbanding Sarawak. Pada 7 Disember lepas, Sarawak menandatangani perjanjian komersial dengan Petronas. Perjanjian itu membolehkan Kerajaan Negeri Sarawak melalui anak syarikatnya Petroleum Sarawak Berhad Petros memainkan peranan lebih besar dalam pembangunan industri minyak dan gas. Katanya lagi, rundingan antara Kerajaan Sabah dan Petronas mengenai perkara tersebut dijangka diadakan pada awal tahun depan. Sebelum ini, Ketua Menteri Sabah, Datuk Haji Jinor ketika membentangkan Belanjawan Sabah 2021 berkata, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan bahawa Petronas akan bertemu dengan Kerajaan Sabah untuk memulakan rundingan segera bagi tujuan yang sama. Hujung minggu yang panjang berjaya menarik ramai pengunjung untuk datang ke Tasik Biru. Pengunjung kebanyakannya datang untuk menikmati keindahan Tasik Biru dan mengambil gambar di sekitarnya. Setelah penat bergambar, sudah tentu tumpuan beralih ke tempat yang menyajikan hidangan serta minuman yang menyelerakan. Antaranya Tasik Biru Food Village yang penuh dengan keistimewaannya yang tersendiri. Saya Puan Christina Opuam. Saya baru berniaga di gerai Village Tasik Biru Food Truck. So saya nampak pagi ini gerai ini mula dioperasi. So saya nampak ramai pelancong-pelancong mula datang ke sini. Saya harap di masa akan datang mulai esok ramai lagi memandangkan banyak store dah buka macam fast food dan makanan ringan, barbecue dan banyak lagi lah. So gerai ini dioperasi oleh masyarakat Bidayuh, Cina dan Melayu di kawasan daerah Bau. Domson Goran, I'm the owner of this place. Actually we just take this place lah. Baru saja ambil ini tempat. So we want to transform this Tasik Biru pada imej yang baru lagi lah untuk kawasan Bau. So ya, ini permulaan daripada apa yang kita orang sudah buat. So 31 hari bulan ini pukul 2 kita akan opening dan opening pembukaan akan dirasmi oleh Datuk Henry Jinep YB kawasan N2 Tasik Biru inilah. Okay. Because now it's holiday, got many people come here. Ya, sini memang tempat tarikan lah. Tumpuan untuk orang datang sini. So banyak jugalah opportunity untuk kita membangunkan kawasan Bau inilah. So ini satu daripada tarikan yang kita orang buat lah. Sebab selama ini sini tiada tempat makan, belum ada tempat makan untuk orang berehat apa semua. So sini
pertama kali ada kedai makan ni macam ni lah. Put it into point. Di sini ada stall untuk Muslim food. This one is non halal side. The other one is halal in front of this. We got. The response today just after night. Yeah, today we just started today. So far so good. Because I know Tasik Biru will be tourism attraction after this. So it could be fine lah. Are there a lot of people coming like yesterday, today like that? Yeah, most of the time, evening time, after office hours, a lot of early morning, the cycling group coming also. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama TVS malam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Dan ingat, kita masih lagi berjuang untuk memerangi COVID-19 dan patuhilah SOP yang telah ditetapkan. Betul. Saya Prisla John. Dan saya Karizari Afindi. Salam hormat dan selamat malam.